Live. Saya nak bagi penerangan lah. Orang duk kecam saya, duk tanya saya berkenaan dengan Long Tiger. Selamat berbuka tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya malas masuk campur perkara ni adalah kerana yang pertama dia melibatkan persatuan berbai'ah. Yang keduanya tuan-tuan, saya tak pernah berjumpa dengan ALT ni, Ayah Long Tiger ni. Saya tak pernah berjumpa lah. Jadi saya pada waktu itu dia telefon saya lah. Dia telefon saya untuk minta pertolongan berkenaan dengan kes Jebat Dahaka. Jadi saya kenal dengan Jebat ni dah 6 tahun. Jadi saya pun tolonglah sebab melibatkan Abang Joseph Prakash. Jadi saya tolong dia. Jadi saya tak ada kena-mengena. Saya tak ada pernah jumpa dia dan saya pun pada permulaannya bila dia tanya saya tanya dia, Long, betul ke berkenaan dengan apa yang tersebar ni mengatakan Long ni orang Rohingya? Saya tanya dia tuan-tuan, saya ada rekod lagi perbualan tu. Jadi dia bagi tahu saya, dia kata bukan, dia kata nama Abdul Hamim, dia kata nama dia adalah Abu Hassan. Jadi kalau tuan-tuan tanya dengan Tok Singa pun, Tok Singa boleh bagi tahu lah perkara ni. Yang mana saya sendiri bagi tahu dengan Tok Singa. Bila Tok Singa telefon saya, Tok Singa tanya saya, Syafiq kenal ke dengan Long ni? Saya kata, tak tahu tu, saya ingat benda ni fitnah. Saya ingat benda ni fitnah, dia kata, sebab apa? Saya dah tanya dengan dia sendiri dah. Saya tanya dengan dia, saya telefon dia, saya tanya, Long, ada orang viral ni nama Long Abdul Hamim bin Abdul Hamid ni. Lepas tu dia kata kat saya, dia kata tak, bukan, nama dia bukan Abdul Hamim. Dia kata nama dia Abu Hassan. Jadi dengan takkan saya nak minta IC dia. Takkan saya nak minta IC dia, saya nak tanya dia. Long, tolong tunjuk IC Long. Long ni betulkan nama itu, tak kenal lah tuan-tuan. Saya bukan anggota polis lagi. Kalau saya anggota polis, bolehlah saya siasat. Tuan-tuan tak boleh nak letak salah kat atas saya 100%. Jadi saya pun percayalah. Saya percaya sampai ke hari ni, saya percaya yang nama dia Abu Hassan. Saya macam mana dia bagi tahu lah. Sebab dia bagi tahu saya tanya, Long IC biru ke IC merah? Dia kata kat saya, dia kata dia ada IC biru. Nama dia Abu Hassan dan bini dia pun IC biru. Jadi kita pun, saya nak kata apa, dia bagi tahu macam tu, saya tanya. Lepas tu saya kali terakhir sekali saya berhubung dengan dia apabila saya mendapat panggilan telefon. Panggilan telefon daripada seorang Kekanda di Johor, di Batu Pahat, tak silap saya, di mana saya tak ingat lah. Kekanda tu sound saya lah. Jadi saya kata, Long, saya tak boleh nak backup Long ni sebab ada ahli, bukan kata Kekanda tu seorang tuan-tuan. Ada rakan saya sendiri pun, rakan saya sendiri pun, pak dia ayahanda pun tegur saya. Jadi bila mereka pakat duk tegur saya pun telefon dia. Kali terakhir saya telefon dia, saya kata, Long, yang dia sebut dalam live tu saya lah, yang dia kata ada orang suruh buat live tunjuk IC tu. Saya kata, Long, macam ni lah Long, tak ada cara lain lah. Tak ada cara lain lah Long, mengikut pandangan saya. Saya beritahu kat dia, mengikut pandangan saya adalah jalan paling selamat. Adalah Long kena buat satu live untuk Long tunjuk IC Long, tetapi dengan cara tutup alamat dan tutup nombor kad pengenalan. Dekat situ tak ada siapa pun boleh petikai. Lepas tu saya tengok dia buat live. Bila saya tengok dia buat live, dia kata dia nak terangkan malam tu. Dia nak terangkan pasal isu ni. Lepas tu dia sebut dalam live dia yang membuatkan saya ni rasa terkecil hati lah. Saya terkecil hati lah. Saya terpaksa buat live dulu sebab ramai orang duk hentam saya. Bila dia dalam live dia tu, dia sebut, dia kata ada orang minta dia buat live, suruh tunjuk IC, menentang apa dia macam marah lah kan. Saya kata, takkan dia marah kat aku kot. Aku buat ni untuk kebaikan dia. Jadi orang duk kecam saya. Jadi saya pun tak kenal dia tuan. Saya pun tak ada gambar dia. Sehingga ke hari ni tak ada orang boleh buktikan bahawa saya pernah ambil gambar dengan dia dan sebagainya. Saya pun tak pernah jumpa dengan dia. Jadi kalau tuan-tuan duk tanya saya, duk suruh saya komen, saya pun tak boleh nak komen. Berkenaan dengan isu rogol tak rogol ni tuan-tuan. Saya tak boleh nak kata apa. Sebab kalau melibatkan isu zina ni, kena buat main 4 orang saksi. Saya dah tanya ustaz dah, boleh tak saya komen? Tak boleh. Kena buat main 4 orang saksi. Kalau kata dia betul dia buat, baru kita boleh tuduh kata dia buat. Ataupun dia sendiri mengaku kata dia buat.
Jadi saya tak boleh nak komen apa tuan-tuan. Tuan-tuan duk tanya saya, duk hentam saya kan. Tak ada guna tuan, sebab saya hanya membantu daripada sudut perundangan pada waktu tu. Jadi dia tanya saya macam mana kes-kes ni. Kes pun bukan kes melibatkan dia. Saya tak ada tolong kes melibatkan dia, saya tolong kes melibatkan Joseph Prakash. Jadi saya tolong draft report. Tolong draft untuk saya berjuang atas platform yang lebih besar. Saya nampak hari ini tuan-tuan amat berminat. Amat berminat hari ini viral dengan isu kes rogol. Isu kes penindasan kepada wanita Melayu. Jadi saya nak menyeru tuan-tuan, benda ni saya bawa daripada tahun 2014. Saya bawa daripada tahun 2014, saya seorang-seorang berjuang. Pada waktu tu kami ada 5 orang. Kami ada 5 orang, kami berjuang. Saya hantar surat sampai ke Pejabat Perdana Menteri berkenaan dengan isu pelacur. Connection interrupt pula dah. Connection interrupt. Tapi tak apa tuan-tuan. Selagi lepas tarawih lagi saya akan buat ulasan tuan-tuan. Jadi saya tengok dalam nilai yang positif lah. Jadi saya tengok hari ini rakyat Malaysia dia berminat untuk mencegah kepada kemungkaran ni, mencegah zina ni. Abang Fazli ada. Saya bawa benda ni dah lama tuan-tuan. Saya bawa benda ni, saya tengok lah hari ni viral betul-betul. Orang kata penindasan terhadap wanita Melayu. Wanita Melayu telah dirogol dan sebagainya. Tuan-tuan tahu tak? Wanita Melayu ni bukan kes Long saja yang dirogol ni. Semasa saya bertugas dalam pasukan polis Diraja Malaysia ni tuan-tuan, pada tahun 2014, saya pernah menulis satu surat kepada Datuk Seri Najib Razak. Dan Datuk Seri Najib Razak telah hantar kepada KPN untuk mengambil tindakan terhadap surat apa yang saya tulis tu. Apa yang saya tulis dalam kandungan surat tu adalah berkenaan dengan rumah pelacuran. Berkenaan dengan rumah pelacuran di Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan, dekat situ saya listkan lebih kurang 20 rumah pelacuran di Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan, nak dijadikan cerita tuan-tuan, saya kena pukul. Bukan saya kena pukul dengan gangster Cina. Bukan saya kena pukul dengan gangster India. Saya kena pukul dengan gangster Melayu sehingga dimasukkan ke ICU, melibatkan gegaran pada bahagian otak. Kerana perjuangan saya pada waktu tu nak selamat pelacur-pelacur daripada golongan orang Melayu kita yang telah dilacurkan. Saya boleh sebut tuan-tuan nama pusat pelacuran tersebut. Antaranya adalah di Kuala Lumpur lah yang saya dedahkan. Antaranya adalah Green Elephant, Radius Hotel tingkat 5, Wisma Indah Pudu. Semuanya lampu merah dan banyak lagi tempat. Semua Emiko Ceras, pusat karaoke, Wawa Club Kuala Lumpur. Semuanya adalah GRO dan pelacur Melayu yang mana mereka ini telah dirogol. Ataupun mereka ini memohon pekerjaan, sebagai contohnya operator pekerja wanita kilang yang dikehendaki. Bila mereka datang ke Kota Raya, mereka dirogol, diambil video dan dipaksa menjadi GRO dan dipaksa menjadi pelacur. Tuan-tuan bayangkan, saya berjuang daripada tahun 2014. Dah berapa puluh tahun saya berjuang berkenaan dengan benda ni. Tetapi masih belum ada pembelaan terhadap mereka. Jadi tuan-tuan tahu, apabila kali pertama saya masuk ke Green Elephant tu, tuan-tuan tahu bila saya offer pada mereka untuk menolong mereka, mereka ini menangis. Mereka menangis kerana mereka telah pun diperkosa ataupun telah pun dilacurkan hampir berpuluh tahun. Rata-ratanya adalah anak gadis Melayu berumur 18 tahun hingga 30-an. Mereka dilacurkan, mereka dijual. Dia ada ranking dia tuan-tuan. Mula-mula mereka akan lacurkan perempuan Melayu di Damansara, tempat orang kaya. Mereka kata pada waktu tu ketat lagi lah. Hantar pergi Damansara. Lepas Damansara dia turun. Dia turun mai. Ni kira harga dah murah lah. Bila dah murah dia turun mai dekat Green Elephant. Turun mai dekat Emiko Ceras. Harga dalam 250 macam tu. Lepas bila dah tak laku, mereka hantar pergi lampu merah ataupun Wisma Indah ataupun Pudu Komplek dengan harga RM50, RM60. Tuan-tuan bayangkan, rata-ratanya adalah wanita Melayu. Diperlakukan dengan cara yang begitu kejam sekali. Di dalam penulisan saya tu, saya tulis penuh. Semua berkenaan dengan isu pelacuran ni. Jadi saya tengok hari ini rakyat Malaysia tuan-tuan, sehari lepas tarawih kita akan dedahkanlah secara detailnya apakah yang saya tulis kepada Datuk Seri Najib Razak. Jadi tuan-tuan, saya tengok hari ini tuan-tuan menyahut untuk pembelaan kepada wanita Melayu. Apabila kita menyebut tentang pembelaan kepada wanita Melayu, saya minta pada tuan-tuan semua, ini saya rasa inilah sampai masanya perjuangan saya ni, saya rasa dah sampai ke the end ataupun dah sampai ke ending untuk saya tutup semua pusat pelacuran di Kuala Lumpur. Sebab apa tuan-tuan, kalau rakyat tak membangkit,
Kalau rakyat tak bangun untuk tolak, untuk tutup rumah pelacuran ni, dia akan jadi masalah. Antaranya adalah, saya ambil contoh dulu pegawai saya. Pegawai saya lah ni adalah pengarah di Marine, PDRM. Dia berjaya tutup keseluruhan rumah pelacuran di Kelang. Kosong rumah pelacuran, kosong rumah perjudian. Kan, apabila dia tutup, dia kosong rumah perjudian, kan, kosong rumah pelacuran, dia telah ditukarkan ke Bukit Aman. Telah kena freeze. Depa hantar dia freeze pergi Bukit Aman. Kan, sebab apa depa tak suka? Jadi ada masalah tuan-tuan untuk pihak polis ni, kan, yang mana tuan-tuan ramai pihak polis yang depa tak suka. Yang depa tak suka dengan rumah pelacuran, yang depa tak suka dengan rumah perjudian, tetapi depa tak dapat berjuang, bukan kerana keseluruhannya mengambil rasuah, tetapi kerana ada pihak-pihak yang cuba melindungi. Antaranya mereka ni diugut oleh gangster. Kebanyakannya mereka ni diugut oleh gangster. Tuan-tuan tengok dalam kes inspektor, saya rasa inilah perlunya satu pembelaan kepada inspektor ASP Amirul, yang telah dibunuh, apabila dia mendedahkan berkenaan dengan pusat pelacuran. Tuan-tuan tengok pegawai polis sendiri dibunuh oleh gangster apabila mereka mendedahkan berkenaan dengan rumah pelacuran. Dan kita harus tahu tuan-tuan, pihak berkuasa di dalam negara kita Malaysia hari ini tak cukup standard sekolah niat. Kalau ikut standard sekolah niat adalah 1 orang anggota polis bersamaan dengan 5 orang awam. Jadi di Malaysia hari ini 1 orang anggota polis bersamaan dengan 100,000 orang awam. Jadi tak cukup kekuatan. Tak cukup kekuatan. Tak cukup kekuatan untuk orang kata apa, untuk nak tutup rumah pelacuran dan sebagainya ni. Hari ini kalau kita tengok hari ini nilai positif yang dibawa oleh rakyat Malaysia hari ini menentang berkenaan dengan perkara ini. Jadi kita perlu bangkit tuan-tuan. Kita perlu bangkit untuk menentang. Nanti tuan-tuan nantikan selepas daripada tarawih nanti saya akan buat full detail. Macam mana kita nak tentang rumah pelacuran ni. Semoga kita dapat tutup segala maknanya rumah pelacuran di dalam. Saya boleh bawa tuan-tuan untuk pergi interview sendiri. Sebab saya dah biasa masuk. Dekat dalam rumah pelacuran ni. Jadi sesiapa yang nak sahut, saya boleh bawa pergi. Tuan-tuan boleh interview. Saya tahu di mana mereka sembunyi perempuan-perempuan Melayu ni semua. Saya boleh bawa tuan-tuan pergi interview, pergi tanya perempuan Melayu ni, adakah mereka ini nak jadi pelacur. Dan hasil daripada kajian surat yang saya tulis kepada Datuk Seri Najib Razak pada waktu itu, di dalam tu saya tulis bahawa tiada seorang pun wanita yang ingin melacurkan dirinya sendiri, kecuali dipaksa untuk melacurkan diri dia sendiri. Sebab wanita ni dia ada sifat yang malu lebih pada lelaki. Dan tuan-tuan kena tahu dalam isu rumah pelacuran ni juga dia ada satu isu penyakit, iaitu human simplex virus, selain daripada human immunity virus. Human simplex virus ni boleh merebak macam virus COVID-19 juga. Bersentuhan dan juga daripada segi udara dan macam ni. Kalau orang tu main pelacur, tuan-tuan tak main pelacur, dia pergi salam dengan tuan-tuan, dia ada human simplex virus, tuan-tuan boleh kena human simplex virus. Jadi sebab itulah kita tengah benar lah. Jadi tuan-tuan, ni dah dekat dah nak dekat dengan Isyak. Jadi tuan-tuan, masa saya buat dulu video viral ni, ada orang yang masuk yang menawarkan diri untuk menubuhkan satu kumpulan untuk anti pelacuran ni adalah Abang Fazli kita lah. Sehingga hari ini saya belum WhatsApp dia lagi lah. Jadi tuan-tuan, saya ingat lepas PKP ni, selain pada isu Rohingya tuan-tuan, kita kena bangkit. Saya boleh bawa tuan-tuan pergi. Saya pernah offer ke NGO dahulu lah, saya malas sebut nama NGO yang besar. Saya bagi sekali dengan plan lantai rumah pelacuran. Mereka pun tak mampu nak tutup. Mereka tak berani sebab apa? Dimonopoli oleh gangster-gangster. Bukan kata gangster Cina, gangster India, gangster Melayu pun ada jaga rumah pelacuran ni. Jadi kalau ramai-ramai bangkit, mungkin kita akan dapat tutup. Kita mungkin akan dapat tutup rumah pelacuran ni. Saya ada cara macam mana nak tutup rumah pelacuran ni. Bukan saya tak ada cara, saya ada semua. Saya masih simpan lagi plan-plan lantai rumah pelacuran yang mana saya hantar ke Datuk Seri Najib dulu. Jadi tuan-tuan, saya pernah pergi jumpa dengan pengarah di sebelah. Pada waktu itu dia cakap dia pun tak berani.
Kan dia pun tak berani. Dia kata ini adalah, tuan-tuan tahu sebab apa rumah pelacuran ada di dalam Malaysia kini hari. Rumah pelacuran ada di dalam Malaysia kini hari adalah sebab sebab faktor ekonomi ataupun faktor pelancongan mereka katakan, kerana pelancong luar negara ingin datang ke Malaysia untuk rasa perempuan Melayu. Jadi adakah relevan tuan-tuan? Adakah relevan di saat kita orang kata apa, Malaysia ini adalah negara Islam, kita buat pula satu sistem pelacuran untuk tarik pelancong daripada luar untuk main rasa perempuan Melayu. Jadi inilah yang dah tiba masanya untuk kita bantras. Saya sanggup turun tuan-tuan tanpa sebarang gaji pun, sebab saya dah lawan daripada tahun 2014 tentang isu rumah pelacuran ni. Bukan baru, macam-macam penderitaan saya dah lalu. Saya kena pukul sampai hantar Najib hantar surat, Datuk Seri Najib hantar surat kepada KPN suruh ambil tindakan. Tapi malam tu saya kena pukul sampai masuk ICU. Saya kena pukul sampai masuk ICU, gegaran pada bahagian otak tuan-tuan. Nasib baik tak mati. Depa buang saya dalam parit. Depa buang saya dalam longkang di depan di depan Balai Polis Maluri. Jadi tuan-tuan kena tahulah perjuangan saya. Sampai berlaku gegaran pada bahagian otak, masuk ICU di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Okey tuan-tuan, dah masuk waktu isyak ni. Sekejap selepas isyak saya akan buat live, saya akan terangkan secara detailnya. Okey tuan-tuan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.